As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Apa khabar para penonton muslimin muslimat sekalian? Alhamdulillah, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah diberikan kepada kita kesihatan, keselamatan, dapat kita bertemu di kesempatan ini pada tahun yang baru 1442 Hijriah. Mudah-mudahan tahun ini menambahkan kebaikan pada usia kita, menambahkan keridaan, rahmat Allah SWT pada diri kita dan juga ahli keluarga kita, insya-Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan muslimin muslimat yang saya kasihi lagi diberkati Allah sekalian, di kesempatan ini saya ingin berkongsikan kata daripada Syekh Ibn Athaillah Az-Zakandari di mana beliau mengatakan ukhruju min awsafi basyariyatika. Keluarlah daripada sifat-sifat kemanusiaan yang buruk dan rendah, iaitu an kulli wasfin munaqidin li'ubudiyatik, iaitu semua sifat yang menyalahi kehambaan, linida'il haqqi mujiba, supaya mudah bagimu untuk menyahut panggilan Allah Subhanahu wa taala, wa min hadratihi qariba, dan mendekati Allah Subhanahu wa taala. Okey, apa ni tuan-tuan puan-puan sekalian? Syekh berkata kepada kita, keluarlah daripada sifat-sifat kemanusiaan. Syekh ingatkan kita supaya kita keluar daripada sifat-sifat kemanusiaan yang bertentangan dengan sifat jiwa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan segala sifat kemanusiaan yang bertentangan dengan sifat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu yang akan mendekatkan diri kita hampir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini tuan-tuan puan-puan sekalian, kita ini apabila hanya memiliki sifat kemanusiaan, nafsu kita ini terdorong kepada melakukan sesuatu yang bersesuaian dengan keinginan kita semata-mata, pada waktu yang sama dengan demikian menyebabkan kita lupa bahawasanya kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, maka itulah antara lain yang akan membuatkan kita sesat di dalam perjalanan kita di dunia ini. Ya. Kita ni ada sifat kemanusiaan kita. Sifat manusia ni apa? Kita ni menjadi kadang-kadang manusia ni suka apa? Manusia ni suka kesombongan, ya. Suka mendapat apa? Populariti, ya. Manusia ni suka bila apa? Dipuji. Manusia ni suka bila diberikan apa-apa yang menyenangkan dia, betul tak? Tak kala kita mendapat perkara-perkara tersebut, tuan-tuan puan-puan sekalian, bila orang memuji kita, ya, bila orang melakukan sesuatu yang menyenangkan hati kita, pada ketika itu bagaimana sifat kita? Kalaulah kita mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat, yang bertentangan dengan sifat ubudiyah, sifat kehambaan, maka kita akan merasakan kejayaan itu adalah milik kita. Kejayaan itu adalah usaha kita. Tetapi beza keadaannya apabila seorang itu mempunyai sifat kehambaan, keluar dirinya daripada sifat kemanusiaan menuju sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bezanya tuan-tuan? Apabila dia mendapatkan apa sahaja bentuk pujian, sanjungan ataupun apa sahaja yang menyenangkan hatinya, dia tidak lupa bahawasanya itu bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala dan itu sebenarnya atas izin Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi sebab itu ya Syekh Zarruq berkata terdapat dua sifat kemanusiaan. Yang pertama bertetapan dengan ubudiyah. Yang ini namanya taat. Kalau yang dilakukan itu bertepatan dengan sifat ubudiyah, ni kata bagus, ni sifat ketaatan. Tetapi dua yang bertentangan dengan sifat ubudiyah seperti maksiat. Yang ini perlu kita tinggalkan. Ya. Sebab itu dikatakan bila kita ni, ulama mengatakan bila kamu mendengar ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mereka kata apa? Perhatikan ayat selepasnya, sama ada ia bentuk suruhan, perintah ataupun bentuk larangan yang dikatakan tegah. Ya. Dan apabila kita dah mendengar perkara tersebut, bila dah dengar ni ya ayyuhallazina amanu, ni apa nak cakap pasal apa ni, wahai orang beriman, aku ni orang beriman, apa nak cakap ni? Jadi gitu. Bila kita dengar perintah ataupun lagi satu larangan. Jadi bila kita dah dengar perkara tersebut, sama ada kita perlu membenarkannya, sama ada kita terus beramal dengannya, ataupun kita iradah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalan. Ni dia tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau orang yang beriman. Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili berkata, apabila Allah SWT hendak memuliakan hamba-Nya dalam gerak-geri ataupun diamnya, Allah SWT akan tegakkan sifat kehambaan terletak di hadapan matanya. Maksudnya macam ni. Jika Allah nak muliakan seseorang, tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalau Allah nak muliakan kita, ya, Allah akan letak dekat depan mata kita yang kamu ni adalah hamba Allah. Kamu ni tak ada apa-apa dekat dunia. Kamu ni adalah diperintahkan untuk tunduk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu ni bukan ketua apa pun, kamu ni hamba. Jika Allah nak berikan kemuliaan, Allah akan buat seseorang itu merasakan demikian dalam kehidupannya. Dan dibuang hak-hak nafsu daripadanya. Maknanya, nafsu, kalau kita ada tempat, kita ada kedudukan, kita ada jawatan, kan? Sombong, boleh jadi sombong kan? Tapi kalau Allah nak muliakan seseorang itu, apa jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian? Allah letakkan walaupun kamu ada kedudukan, walaupun kamu ada tempat dan sebagainya, tapi kamu ni tetap hamba Allah, sama dengan hamba-hamba yang lain. Aku yang aturkan kamu berada di tempat ini. Kan? Ini kalau Allah nak muliakan, hingga terbuanglah sifat-sifat yang bertentangan hak-hak nafsu itu. Dan Allah jadikan berbolak-balik dalam ketaatan dan terlindung berdasarkan keadaan yang telah ditakdirkan kepadanya dan kelihatan seolah-olah tidak terpencil daripadanya. Jadi Allah SWT buat dia menjadi lebih dekat kepada Allah SWT. Kerana apa? Buang, keluar daripada sifat kemanusiaan yang tidak baik. Sifat manusia ni ada yang baik, ada yang tak baik kan. Sifat yang baik mahmudah, yang tidak baik adalah mazmumah. Ya. Sifat manusia yang menjadi fitnah antaranya ubudiyah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu segala sifat yang harus, sunat dan wajib seperti suka makan, menolong orang miskin dan lain-lainnya. Antara itulah dia sifat namanya sifat yang mahmudah. Sifat yang terpuji. Antara sifat mazmumah yang bertentangan dengan sifat ubudiyah, ya, sifat kemanusiaan bertentangan dengan sifat ubudiyah, apa tu dia? Takabur, tadi kita katakan, ujub, dendam, ada perasaan hasad dan lain-lainnya. Ini semua sifat kemanusiaan. Maka benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang kejahatan nafsu, yang mana Allah SWT berfirman dalam surah Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maknanya apa? Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan jiwa kita dan juga Allah telah menyempurnakan ciptaannya. Maka apa yang berlaku? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan yang kefasikan dan ketakwaan. Maknanya Allah dah jadikan jiwa, Allah dah menyempurnakan keciptaannya itu, kemudian Allah berikan dia petunjuk. Petunjuk yang baik, ketakwaan, ataupun petunjuk yang mana kefasikan. Akhirnya siapa pilih? Jiwa itulah yang memilih. Sebab itu dikatakan kita semua telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tapi kita dapat petunjuk tu, nak ikut tak? Kalau nak ikut, kita akan terus dapat. Tapi kalau tak nak ikut, kita malas nanti, kan? Ataupun ambil sikit, itulah natijahnya. Boleh jadi kita nampak, boleh jadi kita tak nampak. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah SWT menerangkan kebaikan, kejahatan, ketaatan, maksiat dan menjelaskan kepadanya juga manusia tentang apa yang sepatutnya dilakukan dan apa yang dijauhi. Jadi Allah terangkan mana yang baik, mana yang tak baik. Allah terangkan kepada kita yang mana patut kita ikut, kan?
Syekh Az-Zalili berkata, sebaliknya, dengar apabila Allah SWT menghina seorang hamba pada segala gerak-geriknya, maknanya kalau Allah nak berikan kehinaan kepada seorang hamba tu, wa'iyasubillah summa na'uzubillah, maka apa yang berlaku? Dia akan meletakkan hawa nafsu sebagai matlamat. Dia letakkan hawa nafsu sebagai matlamat. Maknanya, dia lakukan sesuatu tu kerana keinginan nafsunya. Ini yang kita kena hati-hati dan berjaga-jaga, ya. Maka dindingannya adalah ubudiyah daripadanya, maka dia senantiasa berada dalam syahwat dan menjauhkan diri daripada Allah SWT, sekalipun pada zahirnya seolah-olah dia beribadah. Ini dia, tuan-tuan. Buat sesuatu bukan kerana Allah SWT, buat sesuatu kerana nama, buat sesuatu kerana inginkan populariti, buat sesuatu kerana inginkan pujian, kan? Ini adalah kerana apa? Allah nak mengeji kita. Allah nak memberikan kepada kita kehinaan, sehingga kan Allah menjadikan nafsu kita ni di hadapan dan kita melihat sesuatu hanya dengan pandangan nafsu. Tapi kalau tadi kita katakan Allah nak berikan kemuliaan kepada seseorang, ya, Allah menjadikan di hadapan matanya ni sifat kehambaan, sifat ubudiyah. Apa-apa pun kembali kepada Allah SWT, ya. Sifat yang dilakukan semuanya itu kerana Allah SWT. Aku ni walaupun mungkin dia dapat pujian, tapi pujian ni tak layak bagi dirinya, dia rasa yang layak dipuji sebenarnya adalah Allah SWT. Betul lah, Allah yang layak dipuji, kita manusia mana layak dipuji, kan? Kita dapat lakukan kebaikan, kita ke yang sendiri lakukan? Tidak. Allah yang bantu kita untuk lakukan, Allah yang beri petunjuk kepada kita untuk lakukan, Allah yang beri kekuatan kepada tubuh badan kita untuk lakukan. Kalau Allah tak beri kekuatan, boleh lakukan kebaikan? Tidak. Jadi dekat tempat mana, sudut mana yang kita nak bersombong diri, sudut mana yang perlu kita berbangga diri, kan? Tapi kalau Allah nak menghina seorang, Allah jadikan nafsu sebagai depan matanya. Akhirnya dia lakukan sesuatu walaupun luarannya nampak baik, amal ketaatan, tetapi sebenarnya dilakukan itu bukan kerana Allah, tapi kerana mengikuti hawa nafsu. Dan pada ketika itu bergembiralah syaitan kerana dia telah percaya menyesatkan hamba Allah SWT. Wa'iyasubillah summa na'uzubillah. Jadi ingat tuan-tuan, puan-puan sekalian, apa yang dapat kita belajar daripada perkongsian kita pada hari ini, iaitu keluarlah daripada sifat kemanusiaan yang bertentangan dengan sifat ubudiyah, jiwa kehambaan. Kita perlu tanamkan dalam hati kita, kita ni adalah hamba Allah. Kita ni adalah hamba Allah. Kita diciptakan untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Kita tak punya apa-apa. Semuanya adalah atas izin Allah SWT. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita faham perkara ini, dapat kita merenung di tahun yang baru ini. Mudah-mudahan setiap diri kita ni, kita tak terlepas akan ingatan Allah dan tak terlepas bahawasanya kita ini semua adalah hamba Allah, sehingga adalah mekarlah sifat jiwa hamba dalam diri kita. InsyaAllah boleh tuan-tuan sekalian. Bila saya kira daripada untuk kali yang baik pastinya semua itu diaturkan oleh Allah SWT. Mari sama-sama kita tangguhkan dengan pembacaan tasbih kafarah dan suratul As. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam hari ibadah dan kehidupan harian kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا
جميعا Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah Rahmate